Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopet Channel. Berita menggempakan yang saya boleh katakan ini adalah berita buruk buat Parti Bersatu di negeri Selangor, sahabat-sahabat semua. Apabila dikatakan dua lagi ahli Dewan Undangan Negeri Parti Bersatu bakal memberikan sokongan kepada Kerajaan Negeri Selangor dan juga Menteri Besar Selangor. Wow, apa sudah jadi sahabat-sahabat semua? Kalau sebelum ini Bersatu begitu yakin kononnya tidak ada lagi. Ya, Azmin Ali menyatakan tidak ada lagi ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Bersatu yang akan memberikan sokongan. Tetapi sebaliknya, hari ini dikatakan dua lagi adun ya bakal memberikan sokongan. Hasan Karim pula balun abakau, sahabat-sahabat semua. Menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi untuk yang pertamanya sahabat semua, saya ingin kongsikan bahwa dikatakan berita hari ini yang baru saja kita terima menyatakan dua lagi adun Bersatu ikut langkah Rashid Ashari di Dewan Undangan Negeri Selat Kelang yang telah pun memberikan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Ini sangat mengejutkan sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini. Dua lagi adun media Bersatu dijangka mengikut langkah Abdul Rashid Ashari menyokong pentadbiran Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Sari. Perkara ini bertujuan untuk mengukuhkan sokongan untuk Amiruddin menjelang pemilihan parti, lapor FMT yang merujuk sumber. Pada asalnya, pemilihan parti itu dijangka tahun depan, tetapi kini terdapat ura-ura yang mungkin diadakan pada akhir tahun ini, kata sumber itu lagi. Sebelum ini, Harapan Daily menamakan 5 nama adun Bersatu yang dijangka akan mengalihkan sokongan kepada Amiruddin. Ketua Pembangkang Selangor Datuk Seri Azmin Ali, walau bagaimanapun menafikan perkara tersebut. Jadi untuk rekod, Rashid mengumumkan sokongannya pada 6 Mac 2024, yaitu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu secara tepatnya sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, kalau benarlah perkara ini berlaku, maka seperti yang kita tahu Parti Bersatu tidak lama lagi akan tumbang. Seperti yang dikatakan, retak menunggu belah sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan Anda sekiranya berita ini benar sahabat semua? Maka hancur berkecailah harapan daripada ahli parlimen ataupun ke Parti Bersatu dan juga Azmin Ali yang dilihat begitu terdesak sekali apabila dikatakan dua ahli parlimen mereka bakal memberikan sokongan kepada ahli parlimen ataupun kepada Menteri Besar Selangor, sahabat-sahabat semua. Ini semakin panas nampaknya. Adakah Bersatu akan tenggelam tidak lama lagi? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Kenapa Hasan Karim hari ini membalun abakau sahabat semua? Jadi untuk itu sebelum saya memberikan kenyataan daripada Hasan Karim ini, saya ingin kongsikan kenyataan terkini daripada abakau. Katanya kebebasan bersuara, mereka semua hipokrit. Itu antara kenyataan daripada Muhyiddin Yassin sahabat semua yang dilaporkan oleh Malaysia Kini sebentar tadi. Jadi kalau kita lihat Perikatan Hasinil hari ini menegaskan kerajaan perpaduan yang turut disertai PH ketika ini beramal dengan sistem autokrasi, dan ini adalah pertanda itu terjelma seawal mereka membentuk kerajaan, katanya. Kemudian Yassin berkata PN sebaliknya memang tidak bercakap mengenai demokrasi dengan berlebihan seperti PS, namun menurutnya terlebih demokrasi. Itu pandangan beliau lah terlebih demokrasi. Antara satu skim yang terkenal semasa kerajaan Perikatan Nasional adalah Scheme of Thing. Jadi kemudian juga berkata kita tak bercakap berdegar-degar tentang demokrasi, tetapi kita amalkan demokrasi. Yalah tuh. Jadi mereka bercakap berdegar-degar tentang demokrasi tapi mengamalkan autokrasi, katanya. Sebenarnya ini hanyalah satu ulasan dan juga pandangan daripada abakau. Bagi saya ini adalah satu pandangan daripada seorang yang kecewa dengan partinya, dengan pemimpinnya yang semakin hilang kepercayaan kepada abakau ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ia disertai 220 wakil rakyat PN sama ada ahli parlimen ataupun adun di seluruh negara.
Turut hadir pemimpin kanan parti itu ialah termasuk Presiden PAS Hadi Awang. Konvensi tersebut diadakan tidak lama selepas Bersatu memindah perlembagaan sebagai langkah mengekang lebih ramai lagi wakil rakyat memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Semakin mereka menekan pimpinan mereka, ahli parlimen mereka, ahli dewan undangan mereka, sahabat semua, semakin itu kita lihat satu demi satu ya memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini. Kemudian yang juga pengurusi PN sebelum itu menyentuh pendirian kerajaan perpaduan mengenai kebebasan media termasuk media sosial. Bekas Perdana Menteri itu merujuk kepada hantaran video TikTok ahli parlimen Putrajaya Rashidin yang didakwah disekat kerana mengulas mengenai kejatuhan nilai ringgit. Kenapa harus disekat soalnya? Bukankah dahulu mereka yang paling lantang memperjuangkan kebebasan media? Kononnya mereka memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Kenapa apabila jadi kerajaan mereka dengan rakusnya menggunakan kuasa untuk menyekat kebebasan? Soalnya lagi, ini segala adalah satu persoalan. Dia bukan adalah satu penyataan. Dan tidak terbukti sebenarnya apa yang dinyatakan oleh bakau ini adalah benar maupun tidak. Ia adalah satu persoalan, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh melihat adakah persoalan daripada bakau ini adalah benar belaka. Bagi saya, sahabat semua, semua itu hanyalah satu permainan propaganda politik yang dimainkan oleh pemimpin-pemimpin, terutamanya Presiden Parti Bersatu ataupun pengurusi Perikatan Nasional ini. Yang kita lihat semakin terdesak, sahabat-sahabat semua, dengan menggunakan pelbagai kenyataan yang berunsur berbaur, memutarbalikkan segala fakta dan sebagainya. Akhirnya dengan kenyataan itu hari ini ya Hasan Karim yang dilihat begitu cenderung ya seringkali memberikan kritikan kepada kerajaan dan juga Perdana Menteri membalun bakau dengan tidak semena-mena. Katanya cermin dulu Muhyiddin. Dia suruh Muhyiddin ini pergi cermin, sahabat-sahabat semua. Cermin muka apa yang berlaku. Mari kita lihat ya, dengar apakah kenyataan daripada Hasan Karim ini sebagai ahli parlimen daripada Pasir Gudang Pakatan Harapan. Ya, beliau meminta pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin supaya mencerminkan diri sendiri berkenaan dakwaan yang dibuat oleh pemimpin pembangkang tersebut terhadap kerajaan. Jadi apabila di Komisi PN hari ini bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin itu menuduh dan mendakwa kerajaan madani pimpinan Anwar Ibrahim yang mentadbir sekarang sebagai menekan kebebasan dan tidak demokratik, tidak demokrasi. Maka saya fikir ada moleknya katanya Muhyiddin melihat atau melihat kepada rekod lampaunya sendiri. Hasan menceritakan pengalamannya di bawah pemerintahan Perikatan Nasional ketika itu Perdana Menterinya adalah Muhyiddin. Katanya, pada satu hari saya berlepas subuh dari Johor untuk ke sidang parlimen di Kuala Lumpur. Sesampainya di bulatan jalan parlimen, polis-polis FRU lengkap dengan senapang dan perisai menghalang saya masuk ke parlimen. Saya dapati kemudian semua ahli parlimen juga disekat masuk. Termasuklah Anwar Ibrahim, ahli parlimen Port Dickson dan Mahathir Mohamad dan juga ahli parlimen Langkawi dan juga bekas Perdana Menteri ke-7 itu. Jadi katanya kami diberitahu bahwa parlimen telah digantung dan Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara. Pada saya selaku ahli parlimen Pasir Gudang yang telah dipilih oleh rakyat bahawa tindakan Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin ketika itu adalah tidak demokratik dan menekan kebebasan parlimen, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Beliau berkata demikian dalam ulasan yang mengulas kenyataan Muhyiddin ya, iaitu mendakwa kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak demokratik dan menekan kebebasan. Ekoran itu Hasan telah menfailkan semakan kehakiman terhadap pengisytiharan darurat dan pergantungan parlimen. Permohonan tersebut walaupun ditolak Mahkamah Tinggi Johor dan Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Kes tersebut kini di Mahkamah Persekutuan. Terbaik. Jadi saya agak bersetuju ya dengan kenyataan daripada Hasan Karim ini. Kalau bakau menuduh kerajaan ini kurangnya demokratik, sebenarnya ketika beliaulah kerajaan ya begitu hilang sistem demokrasi kita. Apabila parlimen digantung, apabila darurat diisytiharkan, tidak parlimen ditutup. Ya, ahli-ahli parlimen pula tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam Dewan Rakyat. Jadi sebenarnya siapakah yang demokrasi dan tidak demokrasi dalam persoalan ini? Bagi saya, ya pemimpin ataupun mantan Perdana Menteri Kerajaan Tebu Katap inilah ya bakau ini yang tidak demokrasi, tidak demokratik,
mengamalkan kuku besi sehingga akhirnya rakyat dikurung di rumah dengan pengisytiharan darurat itu. Ini pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat-sahabat di luar? Adakah Anda setuju atau tidak dengan kenyataan saya ini? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Number Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.